Ada bahan ke tak Tuhan buat kerja? Ada. Tu buat Tuhan tak sama dengan makhluk. Iza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Kun. Tuhan kata jadi. Bukan dengan makna Tuhan kecek kena Tuhan kena wayak kun baru jadi dah. Setengah ulama tafsir nak kata cepat dah takluk kudrat Tuhan supakah dengan nung cepat dah. Apa tubik lalu. Bangap doa tu takluk kudrat Tuhan. Maknanya Tuhan dia buat daripada tiada kepada ada. Kita makhluk buat daripada ada kepada ada kita. Daripada ada beberapa bahan kepada ada beberapa bahan yang sama juga. Cuma kita susun. Ambil hak ni dulu, hak tu tak kedia, hak tu tak tengah, hak tu duduk atas, hak tu tak bawah, hak tu tak dibira. Sialah. Tu buat kita daripada ada kepada ada. Hanya susun saja. Adapun Tuhan buat dia atas jalan hakiki. Daripada tiada, asal-asal tak ada apa, tiba-tiba ada. Itu Tuhan. Allah Rabbi. Batu kita pada hakikat buat ke tak kalau ngaji tasawuf? Tak buat jugalah. Buat kalau gitu tak. Dan sebab hakikat buat daripada tiada kepada ada. Batu kalau orang nampak tauhid af'al ni, apa panggil syuhud af'al. Hati dia duk nampak perbuatan Tuhan, nescaya hati dia tak berasa dia buat. Juh dia tak serah dia buat. Makan minum dia tak serah dia buat. Dia nampak perbuatan siapa tu hakikat? Perbuatan Allah. Jadi tak ada agah. Macam mana ni boleh mari masjid semua demo buat mari demo? Tak boleh buat mari ke apa? Demo ni tua ni mari lagi. Bukan kau buat mari kau Tuhan. Tuhan kok mana dak nampak demo? Kali ke ring kau mari kau muda lagi. Muda banyak ring lagi. Ni tengok Tuhan buat. Hakikatnya Tuhan buat lah. Tengok kitab lagi. Dan perbuatan-perbuatan Allah didapatkan, dia kata. Dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu didapatkan ataupun dikeluarkan atau ditimbulkan atau dihasilkan daripada ketiadaan apa-apa tu Tuhan. Tuhan dia buat daripada tak ada apa sekarang kepada ada. Daripada tak ada apa-apa kepada ada. Allah itulah Tuhan. Allah kadang ni kita ni nampak juga Tuhan buat teka duk susah dulu. Tengok sekarang kerja apa? Pegawai. Engineer. Bos. Bos itu bos di sini. Bila orang temu ramah macam mana boleh berjaya? Ini usaha saya. Itu ingat Tuhan dah. Saya dulu belajar. Saya tak macam orang lain. Saya banghu. Saya tak tidur malam. Saya tak bersaing. Saya dididik dengan baik. Itu ya. Bila undur klik masa dulu, macam mana dia dulu? Mai aja. Ya Allah, bila nak jaya puasa. Minta. Hai tawa minta Allah. Lepas teka nak minta kerja lagu mana dulu nak boleh naik pegawai. Apa orang panggil? Temu janji. Apa? Temu janji deh. Super deh dengan hospital deh. Temu janji. Apa dah? Apa temu rega. Betul, temu rega. Nak super dengan temu janji pun. Kau tak super. Dia pergi jabat tu. Lagu mana perasaan? Bersifat pegawai kau macam mana? Allah kelong malu Allah pokok. Malu dia. Mana siji-siji? Ini siji saya. Allah jalan kepik lah masa tu. Kalau ambil gambar dengan pegawai sekarang orang lain. Jalan kepik. Saya nak minta bagaimana. Kecek bola lah ni. Mimih cacing pun ada kali tengok. Teka dulu. Suatu ketika dahulu. Sekarang ni. Tengok. Sedap duduk lah. Berasa mulia. Sebab dia nampak. Apa-apa yang berlaku itu daripada hasil usaha dia. Itu cepat dia rasa. Padahal hasil daripada siapa? Allah. Buktinya mana? Lepas nak temu ruga. Minta dengan Tuhan ke tak?
Siapa di sini nak jadi doktor, nak jadi pegawai, nak jadi bos itu, bos ini, tak minta dengan Tuhan? Siapa dia? Minta belaka tak? Tapi bila hasil, bila sudah berjaya, naik ke dak nama Tuhan? Tak naik. Naik nama kita. Saya usaha sendiri ni. Saya seorang yang pintar. Kecil lagi bijak dah. Mak beranak tu bijak dah. Ikut area mak nabuh nama bijak. Tengok. Dia naik angin ni. Tapi bila ambil gambar hak dulu, kau mula-mula nak minta kerja, jalan kepik tu berlalu. Tak kena tu lah, masya-Allah. Ni tengok lain. Masya-Allah. Hak tu tilik dunia. Orang ngaji agama begitu juga. Kau mula-mula duk pondok tu tak pandai nahwu, jurmiyah pun tak reti. Kadang wa buta pun tak kena lagi, boleh dak baca kitab nahwu. Allah lah tak pandainya. Pihak bila-bila pandai supo je dunia akhirat pun nak supo je kalau tak jaga hati. Punah tepat tulah juga. Masya-Allah, ni susahlah ni. Kadang hari ni kita boleh puasa hari-hari, hari ni kita boleh duha hari-hari, hari ni boleh mengaji hari-hari. Siapa dia? Tu usaha kita ke hakikat daripada Tuhan? Tuhan lah belaka. Allahu Rabbi. Dia hakikatnya pilihan Tuhan. Ni susah nak nampak ni. Jelah dak je pilihan Tuhan ke dak agak-agak. Pilihan Tuhan. Kalau pilihan kita tak duduk sejik dulu rasa. Nampak je? Walau kata 40 tahun yang lalu, Tuhan ayah ni ngaji pandai. Belaka. Boleh satu belaka puasa. Dulu tak ada dulu ni. Boleh ranking satu belaka. Mungkin ayah hari ni orang tak panggil ayah dah. Orang panggil menteri. YB. Tak ada ayah. Kalau ayah hari ni jadi menteri, ayah duduk mana malam ni? Duduk sejik ke duduk di mana malam ni? Jadi kalau jadi menteri, kalau jadi menteri duduk mana malam ni? Janganlah kau duduk sejik. Cuba tengok menteri. Duduk mana menteri? Duduk sejik ke dia? Tu. Supaya tu juga ayah pun. Tidak ayah, saya pun boleh jadi berat lagi rasa pada menteri hari ni. Kenapa ada ayah? Tak ada sini mesyuarat. Sibuk. Duduk atas kursi musing. Lepas ni nak pergi kursi musing seberai ni pula. Lepas kursi musing Allah. Duduk atas kursi musing. Alah. Dekat ada masjid. Allah. Setahun sekali mari masjid. Jumaat pun tak nampak lagi. Sibuk. Musafir sama. Tapi buat ayah ngaji tak pandai. Saya pun ngaji tak pandai. Buat kita pun ada hak tak apa nak pandai macam saya juga. Hari ni boleh duduk dalam masjid. Apa ayah? Nak tak tukar. Tuhan tukar 40 tahun yang lebih ngaji pandai. Hari ni jadi menteri. Nak tak tukar dengan menteri hari ni? Nak tukar ke tak dengan menteri? Tafsir puasa. Dan ada sejik tak lekat. Atau bukan menteri lah ni. Tilik kita jadi menteri lah. Kalau kita tidak kita juga tilik kalau kena ke saya siapa tak lekat masjid dia rasa menteri lain tak tahu kalau saya tak lekat cerak dah. Masya-Allah tu alhamdulillah. Apa hari ni boleh mari masjid hakikat perbuatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tu tilik hakikat. Adapun di tauhid nusul kita i'tiqad bahawasanya tiap-tiap perbuatan itu daripada Allah. Dengan mana perbuatan Tuhan tak sama dengan perbuatan Allah. Lagu mana? Yakni perbuatan Allah itu didapatkan, dihasilkan daripada ketiadaan apa-apa. Tengok di kitab lagi, hanya dikeluarkan daripada Adam, daripada tiada kepada wujud, kepada ada. Tu Tuhan. Tuhan buat daripada tiada kepada ada. Adapun kita dari hak ada dah, susu-susu wi ada pula. Begitu je kita. Allah Rabbi deh. Hakikat buat ke tak? Tak buat pun kita ni. Allah Rabbi. Boleh tak kita nak sombong? Tak boleh nak sombong. Pas tak boleh nak sombong gimana bapa kita sejik semua ni. Mari ngaji kitab semua. Tidakkah perkara ini patut dibanggakan? Kalau sekolah tadi saya lalu di satu sekolah dia tulis apa? Dia tulis apa?
sekolah ni gapo tak ingat nanti tulis. Apa dia kata paling bijak begitulah. Sekolah yang paling bijak. Bukan begitu. Tengok. Tak samalah dengan pengajian kita di pondok tu. Tak sama juga. Pas kita nak kritik ke dia tak boleh juga. Pasal kalau kita duduk tempat dia sama dengan dia ya kita pun. Sebab apa? Kita duk berasa kita lah yang buat pada hakikat perasaan kita tu. Hak tu hak dunia, hak akhirat pun macam tu juga. Sebab tu terkadang orang hak beramal banyak ni dia sombong juga kadang. Nauzubillah, takut kena ke saya dah rasa. Dia beramal banyak, dia duha sokmo, dia puasa sokmo, Isnin Khamis paling kurang. Perasaan lain lalu tengok orang mari ngaji kitab sokmo, bila dia tubik di masjid dia tengok orang tak mengaji macam mana? Boleh tak nak kontrol hati berasa sama? Kata aku dengan dia sama-sama berat je. Ke berasa mulia kita? Tentu dah naik. Berasa pokemah kita sikit dengan dia. Berasa tu orang panggil ada kelayakan nak masuk neraka Allah lagi. Ada peluang lagi. Tu setengah pada syarat. Allahu Rabbi pernah. Lepas tu bila ditanya, apa bapa kita tak boleh banggakan diri sendiri? Sekolah pun bila pencapaian bagus, orang tepek gambar. Buh nama anak kita dibina. Bangga dengan dunia. Apa salah bangga dengan akhirat? Kejayaan kita sendiri bapa. Tak, hakikatnya tak boleh nak bangga sebab kita tak pernah berjaya. Tak ada istilah berjaya dalam hidup kita. Apa hari ni boleh ngaji? Itu hakikatnya Tuhan yang memberjayakan kita. Kita tak pernah berjaya. Sentiasa gagal kita. Apa kerja kita buat? Mesti gagal. Sebab hamba bersifat dengan sifat kurang. Gagal apa hari ni sudah mengaji, sudah duduk dengan Allah Ta'ala. Itu Tuhan memberjayakan kita. Kita gagal pada wakilnya gagal kita. Tak mampu. Bahkan kita nak mari tengok ni hari ni boleh mari masjid. Kita nak mari masjid bila? Ayah. Bila kita nak mari masjid? Baru kau sedia lagi. Baru je kita nak mari masjid ni. Bukan sedia kala lagi. Kadang minggu lepas. Kadang petang tadi. Kadang tak ada nak mari betul klik pun tak ada kerja apa duduk sini. Ada juga hak pasal tu. Maknanya nak mari masjid kita bila? Baru. Tapi Tuhan nak kita mari masjid hari ni bila lagi Tuhan nak? Sebelum Tuhan buat kita, sebelum Tuhan cipta Nabi Adam, hari ni telah ditakdirkan kita duduk di masjid. Tuhan pilih kita mari di sini. Hatta kadang kita minta itu dengan Tuhan nak berjaya, nak jadi menteri anak kita. Nak anak kita jadi apa? Orang yang betul-betul sibuk dengan dunia, tapi bila Tuhan saya Tuhan tak makbul. Tuhan nak suruh kita jadi tetamu Allah. Hari ni malam ni boleh jadi tetamu Allah. Alhamdulillah. Tengok. Siapa pilih kita pada hakikat? Allah Ta'ala. Tengok. Tu hakikat perbuatan Allah Ta'ala. Kalau tak tahu nak winapuk perbuatan Tuhan lagu tu. Tahu kata perbuatan Tuhan tu bukan tasawuf. Tasawuf ni kita berasa perbuatan Tuhan. Betul-betul kita serah Tuhan lah yang bina kita sampai kita di sini. Tuhan lah yang bina kita. Kita kerja kerajaan pun boleh mari masjid lagi. Tuhan bina kita. Orang kerja kerajaan rosak, kita tak rosak lagi. Boleh duduk kepada agama. Kita tak sombong siapa bina kita macam ni. Allah Ta'ala bina kita. Alhamdulillah. Bukan dari jasa kita. Tak retilah nak ayat. Tu tasawuf nak suruh kita berasa. Adapun tauhid ia tak sampai hak rasa lagi. Nak kita yakin kata perbuatan Allah Ta'ala lah yang beri bekah pada hakikat. Tu tauhid dia nak siapa tahu tu je. Lagi pula perbuatan Tuhan ni juga tidak dengan mubasyarah. Ni tak ada di kitab. Mubasyarah. Gapo mubasyarah? Mubasyarah ni bahasa kita bersambung. Adapun perbuatan kita ayah ada mubasyarah bersambung. Tengok ayah nak gali parit. Ayah kena setuh dengan cak kena setuh dengan parit. Kalau tak setuh ayah tak setuh dengan cak tak setuh dengan parit.
hasil ke dak gali parit. Ayah nak gaul seming, nak buat masjid. Ayah tak setuh dengan cak tak setuh dengan seming. Hasil ke dak masjid? Tak jadi seming. Nampak ayah? Pas nak suruh hasil macam mana? Zat kita kena bersentuh, kena mubasyarah. Kurang-kurang bersentuh dengan cak atau bersentuh dengan seming itu sendiri, gaul dengan tangan. Mana kena ada mubasyarah. Pas Tuhan lagu tu kau Tuhan ayah. Tuhan nak buat kita bersentuh dengan kita begitu kan zat dia? Tak. Tu. Ada orang mujassimah dia kata, kena mubasyarah, tak mubasyarah nak buat macam mana? Kena bersentuh. Tapi bersentuh yang layak bagi Allah. Macam mana tak tahulah. Mana kata zat Allah Ta'ala, sifat kudrat Allah Ta'ala, ta'alluq kudrat Allah Ta'ala tidak dengan mubasyarah, tidak bersentuh. Sebab tu hakikat ta'alluq kudrat ni kita tak faham lah. Pada wakilnya macam mana cara Tuhan buat makhluk hak ni tak dapat difaham. Tu ahli sunnah wal jamaah. Adapun mujassimah dia kata bersentuh. Bahkan Tuhan ada tangan, dia kata ya Allahu akbar. Tuhan memang ada tangan. Tangan yang layak bagi Tuhan. Tuhan buat kita bersentuh, pun yang bersentuh yang layak bagi Tuhan. Cuba tengok tu rosak tu pahaman yang rosak. Dia berkata ahli sunnah, Tuhan buat sesuatu tidak dengan mubasyarah. Macam mana nak hasil? Wallahu a'lam. Kalau mubasyarah bersentuh sama dengan makhluk. Tuhan sama ke dengan makhluk? Tak sama. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Tu tengok halusi ahli sunnah wal jamaah. Mananya pas Tuhan buat lagu mana Tuhan? Pas lagu mana Tuhan ni babo zat tak serupa dengan makhluk. Sifat tak serupa dengan makhluk. Buat tak serupa dengan makhluk. Pas lagu mana Tuhan? Lagu tak kena itu. Rupa-rupa mengaji sifat 20 membawa kepada tak kenal langsung Tuhan. Lepas tu kata Imam Ahmad, tak silap Imam Ahmad. Tak kena itulah kena. Tu. Nampak ya? Lepas tu dalam ilmu makulat dia ajar ilmu kena semua makhluk habis licin. Bila kita kena semua makhluk, kena ada Tuhan ya? Kena. Macam mana boleh kenal Tuhan sedangkan kita belajar makhluk? Bila kita kenal semua makhluk, lalu itu perkara yang kita tak kenal itulah yang dikatakan Tuhan. Bila kita kena habis makhluk, hak kita tak kenal itulah Tuhan. Syarat kena kenal makhluk habis. Kalau kenal makhluk tak habis, bimbang-bimbang kita dakwa makhluk yang kita tak kenal tu Tuhan tu kufur, na'udzubillah. Lepas tu kena makhluk siapa habis. Sebab tu lagi mana kita boleh bayang dalam kepala, lagi mana kita boleh koyal, lagi mana kita boleh nampak bulat, nampak hitam, bulat tak amur i'tibari, nampak hitam, nampak putih. Pas kita reti bergerak diam dalam otak kita, tu makhluk belaka. Pejam mata tak nampak apa-apa, nampak hitam saja, makhluk lagi. Pejam tak nampak apa, nampak putih cerah, makhluk lagi. Pak Tuhan macam mana bapa? Tuhan yang tiada di dalam kepala kamu. Itulah Tuhan. Tu ahli sunnah wal jamaah. Katanya kaum muda atau mujassimah, kalau begitu bapa, Tuhan tak ada lah. Siapa tak boleh nak koyak? Tak ada Tuhan. Kita jawab, tak ada, tak terima. Pasal kita sudah ada. Tu sudah bahas di sifat wujud. Tak ada Tuhan, tak terima. Pasal Tuhan wajib ada sebab kita sudah ada. Sudah selesai di bahasan sifat wujud. Pas macam mana Tuhan? Macam tak kena tu. Tu Tuhan. Nampak ni? Bukan Tuhan ni kita boleh koyak. Tu dalam Quran kata Tuhan ada tangan tu, yadullahi fawqa aydihim. Tuhan kata dia ada tangan. Itu tangan majazi. Sebut tangan, makna bukan tangan. Tuhan kata tangan lah apa dah. Sebut tangan, makna bukan tangan. Tengok di masjid kan, kita pun ada kecek kita ya. Mana ya? Ahli sunnah dia takwil tangan makna kuasa tu ulama khalah. Kalau ulama salah, tangan makna apa? Tak tahu makna apa. Lafaz tangan kami beriman dengan lafaz. Tapi makna kami tak kata tangan, kami serah kepada Allah, tu salah. Kalau khalah makna
Lafaz tangan kami beriman, tapi makna kami tak pegang dengan makna tangan, kami pegang makna kuasa. Ulama salah yang sebenar, dia beriman dengan lafaz tangan, tapi dia tak hurai makna tangan. Dan dia tak tafsir lafaz yadun dengan makna tangan, makna anggota. Pas dia kata apa? Wallahu a'lam bimuradu bihi. Serah kepada Allah Tuhan yang Maha tahu. Tetapi hak kami yakin Tuhan tak sama dengan makhluk dan Tuhan tak ada tangan. Tu ulama salah. Jadi sama dengan kholah juga. Kholah dia takwil supaya tidak kita hukum tangan mana anggota. Kalau gitu tangan mana apa ayah? Tangan makna kuasa. Tengok kan? Supaya ayah kecil kan? Nak beli kereta ni. Ayah jual kereta kan? Lah jual kereta. Nak beli hak baru. Ayah kata. Pas kereta ni. Lagu mana kereta ni? Duduk dengan siapa dia lah ni? Kereta ni dalam tangan kita lagi. Kecil tak kita? Kereta ni lagu mana ayah? Kereta ni dalam tangan kita lagi. Pas kalau hak tak cerdik je buat ke mana? Dia pergi kelebek tangan ayah tu. Duk celah mana kereta ayah? Mungkin ayah menapa ke dia sedar. Pasal betul apa sodek. Apa mana kereta dalam tangan saya? Tangan makna? Kuasa. Kereta dalam kuasa saya lagi. Geran tu nama saya lagi. Nak pergi puspakong boleh? Tak ibu jari tu. Ni. Tu dalam tangan. Tangan mana kuasa kita kecil lagu tu ayah. Kadang-kadang tu email wi pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas isu maklum kepada kaki tangan masjid. Kenapa dah? Kaki tangan masjid. Mari hok pahal zuhur. Sejid ni ada kaki dengan tangan lah ni. Boleh gerak pergi mari kali. Apa makna kaki tangan? Tu kuasa di masjid. Dialah yang kuasa di masjid. Ahli yang jawab kuasa masjid. Mana kalau masjid nak mandi, dialah mandi masjid. Dialah basuh masjid. Tu seolah-olah tangan masjid. Kadang tu imam kata jemput kaki tangan masjid mesyuarat. Tangan saja kau mari dengan tua-tua. Cuba jawab ayah. Orang jemput kaki tangan. Tengok. Jemput kaki tangan masjid hadir ke mesyuarat sekarang. Hak mari siapa dia? Kaki dengan tangan saja kau tua-tua dengan kepala ling hidung mari habis. Tiba-tiba tu email ni kaum muda. Ana mari berlakon ni kawan minta kaki dengan tangan je. Begitu kan? Cuba tengok. Kita pun kecil belah tu. Pas Tuhan ni uslub balarah Tuhan ni bijak lagi. Ya orang bisa ni dia tak kecil direct gitu. Ya ada balarah dia, ada bunga dia, tu bisa. Nampak tak? Kalau Tuhan kata kamu di dalam tangan aku, mana kita dalam kuasa Tuhan. Bukan Tuhan ada tangan. Tapi ini Quran kata bapa. Kalau Quran kata tangan, mesti kena tangan lah. Sebab apa bapa nak kata kuasa? Tengok ayat Quran lain. Tuhan katakan lah. Kullu syai' halikun illa wajhah. Ayat Quran je pak. Kullu syai', tiap-tiap suatu halikun, binasa illa itisna, melainkan wajah Tuhan. Wajhah, muka Tuhan. Dosa takwil pakar zuhir ayat. Kalau beli Quran, tengok terjemuh lalu dah. Tiap-tiap suatu binasa melainkan muka Tuhan. Maknanya tiap-tiap suatu binasa, makhluk binasa ke tak? Melainkan muka Tuhan. Tangan Tuhan binasa ke tak? Tuhan gapo dia binasa? Gapo dia? Tuhan ni dia apa binasa? Tangan dia apa binasa? Pas kita ngaji dalam pekoh, muka mana muka? Sini, atas ni hujung rambut, ni hujung kat telinga tu muka. Pas telinga Tuhan hancur tak? Tuhan ada otak yang layak bagi Tuhan. Tuhan ada akal layak. Hancur habis, tinggal muka saja. Jadi hatu pari pula Tuhan masa tu. Hatu pari pun ada kepala, dia muka saja. Tak tahulah. Lepas Tuhan ke hancur. Patut ahli sunnah muka dengan makna zat. Tu ahli sunnah. Tiap-tiap suatu binasa melainkan muka, yakni zat Tuhan, diri Tuhan. Semua makhluk binasa belaka melainkan muka, yakni melainkan zat Tuhan. Tu tengok.
Sebab apa ulama ahli sunnah ta'wil muka dengan makna zat? Orang panggil min itlaqil juz'i wa iradati kull. Sebut satu juzuk makna semua. Kita kecek lagu tu juga. Saya kata macam mana? Hari ni tak nampak lagi muka ayah. Pas tubuh nampak tubuh. Hari ni tak nampak lagi muka ayah. Pas mari tubuh saja tu hatulah bapa. Begitu kan? Adakah saya tak nampak muka saja? Tak nampak dengan tua-tua. Tapi sebab apa sebut muka? Sebab muka mewakili satu tubuh. Sebab apa muka mewakili tubuh? Apa tak wakil ke telinga? Mana yang naik nama muka? Pasal banyak-banyak tubuh manusia yang acak ditengok mana? Bahagian mana ayah? Ayah kalau buang orang, ayah tengok mana? Tengok muka. Kalau tengok poket tu, beringat sikit tu. Aku raih piti. Dia tak lama tengok kita poket kita. Kalau golek manusia, ya buah, ya tengok muka. Apa doktor panggil? Min itlaqil juz'i wa iradati kull. Sebut satu juzuk, tapi nak semua juzuk. Lepas tu kaum muda ni, orang panggil Wahabi ni, dia suka pakai zahir ayat. Ni bahaya daripada, ni bahaya di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah, Tuhan tak ada tangan, Tuhan tak ada kaki, Tuhan tak ada muka. Tuhan ada tapi tak beranggota, tak sama langsung dengan makhluk. Macam mana Tuhan? Tak payah fikir macam mana Tuhan. Fikir macam mana kita dalam kubur, macam mana dengan dosa kita, macam mana dengan amal ibadat kita. Situ hak kena kita fikir. Kalau kita mengaji sifat 20, membawa kepada tak kenal langsung Tuhan. Tak kenal itulah kenal. Tengok. Tak kenal itulah kenal tu Tuhan. Kalau ngaji-ngaji kenal tak Tuhan? Kenal dah lah. Nampak tokoh dah sikit lah ni kat kawan yang mengaji. Tu tak kenal. Tu hatu tu. Nampak dah kawan ngaji Allah. Nampak orang duduk selo molek. Supa ngaji. Duduk adik siya ni supa. Kawan duduk nampak. Begitu kan? Tak. Tuhan tak sama dengan makhluk. Kalau gitu Tuhan buat sesuatu tidak dengan anggota. Tuhan buat dengan sifat kudrat. Adapun kaum muda, kaum mujassimah, dia kata Tuhan buat makhluk dengan tangannya yang mulia. Tuhan buat dengan tangan. Tangan yang layak bagi Allah. Tuhan melihat dengan mata. Kita ahli sunnah, Tuhan tak melihat dengan mata. Nampak ayah? Bukan Tuhan. Makhluk pun pada hakikatnya tak melihat dengan mata. Tu ahli sunnah. Bukan Tuhan saja tak melihat dengan mata, bahkan makhluk tak melihat dengan mata. Jelas tak ayah? Melihat dengan mata ke tak melihat? Dengan mata. Biasa kena ada orang buta. Ada tak mata? Faham tak boleh melihat? Orang buta ada tak mata? Faham tak boleh nak melihat? Melihat bukan dengan mata. Melihat dengan sifat pelihat yang ada di anak mata. Tuhan cabut pelihat, ada mata pun tak boleh melihat. Pas kalau cabut mata tak nampak, cabut mata tercabut juga sifat pelihat. Sifat ada tumpang di zat. Nampak ke? Kalau gitu melihat bukan dengan mata. Bercakap dengan mulut ke? Tak, bercakap dengan sifat kalam, perkata. Bukan bercakap dengan mulut. Tengok batu yang nak ikut Nabi Mi'raj, ada mulut tak batu tu? Ada gigi tak? Dia ada mulut, kena ada gigi. Takut telah nak kecek payah. Batu hak kecek dengan Nabi ada mulut tak? Tak mulut. Pas berkecek dengan apa? Berkecek dengan sifat perkata. Tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Melihat dengan sifat pelihat. Buat dengan sifat perkuasa kudrat. Bukan buat dengan tangan. Akidah mujassimah, Tuhan buat dengan mubasyarah. Tuhan bersetuh dengan makhluk. Na'udzubillah. Maha suci Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Adapun makhluk mubasyarah. Ni kena beringat sangat-sangat. Rasa akidah, rasa habis amalan yang lain. Nampak ni? Allahu Rabbi. Dan perbuatan makhluk atas jalan usaha. Dia rasa kena wakah situ dah berapa kali. Sikit sangat berasa ni. Dia nampak macam mana. Tu. Nak nama kena pergi pondok lah. Moga kita ni baca kat orang awam je. Ni sebuah bahasa kata. Kalau ngai kau ikan hak bercampur. Ada ikan hak panda, ada ikan hak
Slow sikit. Ada hak mampu pun ada ikan. Jadi kalau banyak pesen ikan. Pahupai kena tabur gitu. Nak cara khususi tak boleh. Nah. Ada hak bahasa pandai ni tak slow. Mui baca banyak-banyak mui nak ngajak kau pula. Pakai tuak banyak-banyak raik perak habis orang lain. Yang kita raik takut. Ala kulli hal kita syukur kepada Allah Ta'ala tu hari peluang kepada kita belajar agama Allah. Dan syukur juga kepada Allah Ta'ala tu letakkan kita dalam agama faham ahli sunnah wal jamaah. Sungguh pun syukur tapi jangan kita sombong. Kita berasa bangga sangat dengan kita ni ahli sunnah. Bangga yang menyebabkan kita sombong. Tu na'udzubillah. Bangga atas jalan syukur nikmat tak apa. Sombong macam mana? Kita sengkau kita jah betul. Memang betul lah kita ahli sunnah. Tapi berasa betul sehingga hina orang lain. Na'udzubillah. Ini tak boleh. Allahu Rabbi. Bahkan kita berasa kita lebih mulia daripada orang fasik. Na'udzubillah. Bahkan kadang kita suruh kita lebih mulia daripada orang kafir. Na'udzubillah. Itu tak boleh dalam tasawuf. Faham tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Dia kena ngaji belakang ahli sunnah ni ya tauhid, fiqh, tasawuf. Ahli sunnah wal jamaah juga mengajarkan ilmu tasawuf yang mana orang tasawuf ahli sunnah wal jamaah tak boleh nak berasa sombong. Tak boleh nak berasa puas hati walaupun kita dalam keadaan rupa banyak emas sekalipun. Tak boleh. Lepas tu ada satu riwayat, satu kisah bila mana orang ambil dia kuat semaya je. Semaya kuat dia sujud punyanya lama sujud tiba-tiba ada orang pijak kepala dia. Orang pijak kepala dia. Orang ambil. Dia sujud, orang pijak kepala dia. Bila orang pijak kepala dia, dia bangkit daripada sujud, dia kata, sungguhnya Allah tak maaf langsung kamu. Pergi mapuh lah mu bahasa kita. Kita duduk sujud, dia mau jirik kepala. Sungguhnya Tuhan tak akan maaf kamu. Lepas tu bunyi satu suara, sungguhnya mu tu Tuhan tak maaf. Allah Akbar. Orang kena jirik kepala. Abi ni orang berahi gila ke ibadat. Bukan gila ke betina, gila ke ibadat. Hebatlah pada zuhid. Tapi bunyi satu suara, mu ni lah yang Allah tak terima doa. Doa mana dia minta dengan Allah biar apung dosa, Tuhan tak apung dosa. Dosa mana? Dosa sombong. Dia ucap kata-kata tu sebagai lambang hati dia sombong. Dia perasan kata Tuhan makbul doa dia. Masya Allah, saya dah bahasa sifat ni ada di saya. Memang ada lah ada bahasa. Saya harap dengan berkat jemaah ni doa retik kepada saya. Susah lah nak buat. Nak buat ayah. Masya Allah, susah sangat-sangat. Nak berasa serupa dengan orang jahil. Tak nampak sekali Tuhan tak izin ni ayah. Kadang kita berasa kita lebih mulia pada orang kafir tu kadang. Lepas tu ahli sunnah hatta kita ngasi kafir pun jangan nampak mulia kita. Ini mulia kita. Sebab sungguh kita tak reda dia kafir. Orang buat maksiat kita tidak reda, tapi sungguh kita tak reda, kita tak pandang dia hina. Situ. Benci kepada maksiat dia itu satu kewajipan, tapi tak boleh berasa dia tu hina. Tak boleh berasa kita ni mulia pasal sungguh pun dia berdosa, sungguh dia kafir. Yakin ke tak dia tu mati kafir ya? Yakin ke tak? Yakin. Tahu mana dia mati kafir? Tak tahu. Orang hari ni tak mari masjid, kita tahu mana dia mati dalam tak mari masjid. Kita hari ni saya duk mengajar, ayah duk mengaji, semua orang duk ibadat dalam masjid di hari ni, yakin ke tak kita mati dalam ibadat? Siapa dia tahu? Siapa dia posmen atas surat dah ke dia? Demo ni, demo duk gegedah tu. Di wilayah persekutuan kata demo ni mati dalam maya. Kita percaya tu kena tipu lah kita. Dia minta bayar 10,000 je kata. Kita bayarlah, bodoh lah kitanya. Mana boleh kita tahu kita mati dalam ibadat atau tidak? Mana kita tahu? Barangkali kalulah si kafir itu masuk Islam. Kita sudah Islam lama, barangkali lebih berharga Islam orang kafir itu boleh jadi ya. Macam mana bapa kata mulia Islam orang kafir? Terkadang sebab orang baru masuk Islam ni supaya orang boleh kereta baru ya. Macam mana orang boleh kereta baru? Basuh sokmo. Tak boleh lepas temu kedah basuh kereta, berhenti sokmo.
4 kali. Serabut dah tu basuh kereta. Mari pula Datuk ni. Allah, 4 kali dah mana hari ni. Klik basuh pula. Kereta baru. Begitu juga orang kafir, bila baru masuk Islam dia kejut. Pahit suruh mujur boleh masuk Islam. Dia suruh suka dia masuk Islam. Dia kalau boleh nak suruh orang masuk Islam macam dia juga. Kita ni hak sudah lama dah Islam, berasa muak dah dengan Islam. Sudah serabut dah. Orang bel pun suruh gelewak. Orang bel subuh berasa nak marah ketuk bila. Tu imam baca panjang berasa beci ketuk imam tu. Duduk semaya, duduk supah. Ayat ni petai Yasin rakaat pertama. Kakak ni, waktu bihak mengapa? Ketung sungguh tu imam ni. Kita. Makmu duduk sahrbah tu. Na'udzubillah. Tengok. Ada pun orang kafir, kalaulah dia masuk Islam, Allah nescaya dia hargai Islam dia. Kadang dia bangga dengan Islam dia. Tak buat kita, buat kepiah dah. Kalau buat program, cabut kepiah. Cina ni pakar kepiah, tak malu dia. Puas hati pula dia Islam, na'udzubillah. Ni tengok kita ni, saya doyak ke saya sendiri. Ni bimbing. Bimbing tengok. Tu kereta baru. Pas kalau kereta lama, tak basuh dah ayah. Kuci dah oleh kereta. Tinggal berak tembok begitu ya. Pas punah pakai tak beki-beki. Allah Rabbi dah. Batu tak boleh kita nak pandang hina makhluk lain. Hatta makhluk itu zahir nampak kurang daripada kita. Kurang ibadat kan, banyak dosa sekalipun. Itu tak boleh nak pandai hina. Masya Allah. Hatta dia tak semaya lagi hari ni. Hatta dia duduk dalam dosa lagi hari ni. Tapi satu saat kalau dia bertaubat, tak apa dosa dia. Kita duduk sombong, tak bertaubat dengan sombong kita, nengakalah tempat kita. Na'udzubillah. Ni penat. Batulah cara nak selamat, syuhud perbuatan Allah Ta'ala. Lihat apa-apa hakikat perbuatan Allah. Kebaikan yang berlaku pada kita, hakikat perbuatan Allah. Nampak situ sudahlah kita. Hari ni kita boleh di rumah. Hari ni kita boleh di rumah kepada masjid. Hari ni boleh kita belajar di masjid. Ibadat di masjid. Hakikat perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Tuhan buat kita ibadat. Tuhan beri pahala kepada kita. Tuhan masukkan kita ke dalam syurga. Mana jasa kita? Nak cari mana atau kita ke tu mau? Ya buat kerja, ya beri gaji, pas ya buh syurga pula. Cari mana ya tak ke setara tu? Toke buat kerja, toke wi pahala, toke buh syurga. Pas nak tukar ke toke belah ni. Nak tukar tak ada Allah. Allah Rabbi toke kita baiklah, toke kita ni. Habis itulah. Dan perbuatan makhluk atas jalan usaha wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ni saya baca huduh-huduh gitulah. Seperti mana hak saya share sama, kalau boleh mengajilah dengan guru-guru yang tahqiq ilmu dia. Terutama guru hak tua-tua sikit. Macam Habib Umar, Pak Buat Panjang, Baba Zi. Dan banyak lagi lah guru-guru kita di Kelantan kita lagi, Syekh Wazir dan umpamanya. Depan saya ni muda lagi. Sungguh pun orang panggil Tok Guru, Tok Guru muda ayah. Muda ni dia putih ayah. Putih ni Allah tak sedap. Kena klik perang dulu lah. Kalau hak saya royak ni kena klik perang. Kalau hak Tok Guru tua beroyak, jangan klik perang, dia buruk. Dia nak makan lalu hak tu. Sebab tu kalau masjid kita buat program, jemput Tok Guru hak tua pakak-pakak mari mengaji lah. Tok Guru hak lik sana, kau lik sini, kau kalau mari mengajar, mari tazkirah, pakak mari dengar. Pakak saleh, ada hubungan dengan guru-guru kita hak tua tu. Pasal dia disyaki, guru-guru tua kita disyaki menjadi menteri-menteri, datuk-datuk akhirat. Jadi kita kena buat hubungan lalu, buat MOU lalu tu. Pasal kita nak mengajar projek akhirat, tanah luk akhirat. Tekun ni orang cerdik nak makan projek akhirat, dia kena buat sains lalu dah. Buat sains tu. Pas kalau nak wi tu ingat kita gak wi moga dah sikit, jangan salah saja. Nah. Bila babo panjang kau mari salah-salah berada diri tu babo baru orang ingat kau kita. Ni kalau pergi minta butai pitih tu tak ingat cerak pasal bawah ada pitih dak 1000 hamba letak pitih ni bawah. Minta butai dengan tunggu. Tu tak tahulah. Ala kuliah kita pergi salah lah dengan guru. Guru tua lah. Ada pun saya ni orang panggil guru nama je. Yang jujurnya masih lagi
pasik lagi saya. Ada nampak sungguh-sungguh. Memang betul lah. Duk tahap pasik betul-betul lagi. Tu saya harap dengan ayah-ayah kita, tu imam kita, tu bila kita berdoa ke saya kata lah. Mudah-mudahan hak saya royak ni saya boleh hama juga. Saya tak saya juga jadi orang hak suak nasi kat orang tak makan. Mengajar ni ya kita koyak kulit wi isi demo, apa kita tak makan. Kuhui kita. Apa demo masuk syurga kita tak tahu mana lagi. Kata hamba minta tolong jemaah kita seandainya kalau ada hak boleh masuk syurga dulu pada saya, wi ingat kepada saya. Boleh berlaku dah? Insya-Allah. Boleh ya nah. Kalau ayah masuk syurga cari hamba. Duk mana babak Amirul ni? Tak ada duduk mengajar apa boleh terkira tu. Tak ada dek di syurga. Ayah cari hamba nah. Jangan ayah bergalak dengan bidadari pula. Nah. Hamba besar semua kaya ni pasal tak agak mana takut ayah ni. Boleh ya nah. Tu saya agak sangatlah tidak ayah sajalah semua jemaah kita tu imam kita tu siap kita. Berdoa hamba itu ingat hamba. Kita pakat-pakat tolong pun kita dalam masjid ni sesat ni. Mudah-mudahan selamat kita semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah firdana zidana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.